Okay, salam hormat murid-murid. Kita berjumpa lagi dalam pembelajaran atau PDPR menggunakan YouTube dan WhatsApp. Okay, untuk hari ini kita akan masuk ke topik baru ni, bab 4, kod arahan. So, untuk bab 3 yang sebelum ni sudah kita belajar tentang linear search, okay, binary search, okay. Semua ni kita akan sambung selepas kita bersemuka, selepas cuti gawai nanti. Okay, yang itu topik agak susah untuk kita fahamkan. So, perlu kita buat hands on lah. Okay, seperti yang hari tu anda buat, okay, menyusun puzzle. So, dalam sesar macam tu lagi senang kan? Okay, boleh bagi komen lah dalam saluran YouTube ini ataupun melalui WhatsApp. Kalau anda rasa aktiviti yang kita jalankan semasa bersemuka menggunakan bahasa itu lebih mudah anda faham. Okay. Untuk hari ini kita belajar menggunakan kod arahan untuk membangunkan pangkalan data dan SQL. Okay, kita akan belajar macam mana nak bangunkan pangkalan data menggunakan SQL. Untuk hari ini kita banyak menggunakan pangkalan data dalam kehidupan harian kita. Okay, ini topik salin topik ini. So, pangkalan data. Salah satu yang paling banyak kita gunakan hari ini ialah contohnya Facebook kan. WhatsApp, Telegram, untuk YouTube pun salah satu contoh pangkalan data yang sangat besar. Okay, sebab dia melibatkan YouTube. Okay, YouTube maksudnya kebanyakan adalah dalam bentuk video. So far dia sangat besar lah. Okay, di sini. Nah, maksudnya ini kan penggunaan pangkalan data. Okay, apa tujuannya? Menjadikan urusan kita lebih pantas dan efisien. Okay, itu penggunaan data. Contohnya, guru mengambil kehadiran anda dalam SAPS. Okay, sebelum ni mereka cetak dalam buku biru kan. Hari ini pun pakai juga. Tapi selepas itu mereka akan masukkan kehadiran anda ke dalam SAPS. So, sekejap sahaja selepas pukul 10, Kementerian Pendidikan akan laporkan kehadiran mengikut persentase, okay, di seluruh negara. Okay, so itu tugas yang perlu guru tingkatan buat lah, menggunakan pangkalan data. Kalau kita gunakan buku biru tu untuk kira peratus kehadiran seluruh negara, so dia memakan masa sangat panjang. Tapi kalau gunakan pangkalan data, semua orang mungkin data ke dalam SAPS, okay, dalam masa sekejap saja. Okay, masa sekejap saja hasil peratus akan dipaparkan. Okay, beberapa pelajar harian hadir, asrama hadir, laki dan pelajar perempuan asrama luar bandar ataupun dalam bandar. So, sekejap saja kita dapat hasil semua analisis ini. Okay, ini contoh pasaraya. Okay, contoh pasaraya harga barangan. Boleh disemak ini. Ada tak? Okay, digunakan mesin ini untuk kita scan barcode kan. Ataupun salah satu contoh ialah MySejahtera. Okay, di sini mungkin boleh tulis contoh-contoh. Okay, pangkalan data. MySejahtera. Okay, SAPS, semua itu ada pangkalan data. Carian istilah, ini guna website ini boleh pergi ke website ini ataupun anda gunakan kamus kan, okay, dalam handphone kita. Itu semua adalah pangkalan data. Okay, satu lagi apa? Hospital, bank, pejabat pos. Okay, penggunaan sistem giliran. Ni ada tak? Okay, anda sekarang berada di nombor berapa? 101. Anda perlu tunggu berapa orang lagi. Okay, ni selalu kita jumpa. Okay, perkhidmatan telefon. Setiap penerimaan panggilan telefon. Okay, ni rekod dalam siapa akan rekod? Telekom akan rekodkan. Selcom, kalau anda guna line Selcom atau Masis, semua ini akan rekod
Okay. So, tak boleh kamu tiru sebenarnya lah. Tipu-tipu main-main. Semua ni ada record. Kamu call yang siapa, jam berapa, semua ni akan diambil kira. Ini adalah contoh penggunaan. Cukup kecil kan ya. Okay, di sini tadi. Penggunaan pangkalan data. Ni tajuk besar dia tadi, itu dia. Tajuk besar dia adalah penggunaan pangkalan data dalam kehidupan harian kita. Okey, Anda tulis tajuk besar ni. Tajuk besar ni, lepas itu, yang pertama, di pasaraya. Apa yang perlu kita buat? Pasaraya tadi, kita imbasan kod pada mesin ataupun penyemak harga. Carian ini, ambil contoh ni, PRPM, DBP, Dewan Bahasa Pusaka, GOB, untuk cari istilah. Carian istilah. Cari istilah. Kemudian di hospital, apa kita buat? Penggunaan sistem giliran. Sistem giliran. Kemudian kita sambung satu lagi, perkhidmatan telefon. Ini setiap panggilan akan direkod. Panggilan telefon akan direkod. So, kalau tidak ada apa-apa, tidak akan digunakan lah. Jika ada berlaku sesuatu, kita akan minta Selcom ke siapa, asalkan kamu guna handphone, mereka akan kaji, polis akan kaji. Ambil kira kamunya ni, laporan ni. Pejabat mana ni? Pejabat. Office, kerja. Ini dah pengesanan cop jali. Hari itu di sekolah kita pernah ada satu mesin ini. Cikgu datang, so ambil cop ini. Pengecaman cop jali. Ini juru. Ini dia. Ini selalu kita guna. ATM machine. Automatic teller machine. Ini yang di Galilei ada satu mesin untuk mengeluarkan duit. Maksudnya untuk masa depan nanti mesin ini akan semakin banyak lah. So, pekerjaan untuk counter akan dikurangkan. So, mungkin hilang pekerjaan nantilah. Mesin ini akan digunakan lebih banyak. Ini untuk masa depan. Kita tengok pangkalan data dan SQL. Ini Anda sudah belajar kan di semasa di tahun 5. Ada tak Anda sudah belajar data, pangkalan data? Ada tak waktu itu cikgu panggil TMK kan? Ada mengajar ke tidak? Nanti kita tengok balik. Ini dia. Data. Kita akan belajar apa tu data. Pertama, data. Lepas itu kita akan belajar maklumat. Kalau ikut contoh di sini, bunga raya. Data bunga ni kan, dia nama biasanya bunga raya. Ataupun nama lain, sepatu, Abacus, tahun bila. So, apabila kita kumpul, analisiskan semua data ni, so kita akan hasilnya, nama dia ialah bunga raya. Nama tradisional dia, ini dia. Nama dalam bahasa Inggeris, Abacus. Kalau nama saintifik, ini susah kita nak baca ni. Ini adalah bahasa Latin. Semua nama saintifik akan digunakan dalam bahasa Latin. Bahasa yang lama ni. So, bila dijadikan sebagai bahasa bunga kebangsaan 1960, selepas kita merdeka, 3 tahun merdeka, hampir 3 tahun. Ini adalah maklumat. Contohnya, nama anda, berat badan, Catina anda, semua ni, tahun kelahiran anda, itu semua ada data. Apabila jadikan sebagai maklumat, so di sini kita tulis
nama Anda, okay, Jatina Anda, IC, okay, berapa, alamat Anda tinggal di mana, so tarik kelahiran DOB Anda, okay, semua itu baru dijadikan sebagai maklumat. Okay, sudah ada maksudnya lah. Okay, sudah ada maksud. Itu maksudnya data dan maklumat. Okay, data dan maklumat lah. Okay, ada di sini dia beritahu tak? Okay, dia tak ada beritahu. Okay, cikgu sebut lah. Kamu tulis nanti. Data itu maksudnya bahan mentah. BAHAN mentah. MENTAH. Okay. Boleh. Data maksudnya bahan mentah yang belum disusun. Okay. Ulang, data bahan mentah yang belum disusun. Oke, maklumat di sini. Oke, ya yang sama juga. Dia data itu sudah disusun. Data sudah disusun selepas pengumpulan, pemprosesan, dan penganalisian. Selepas Anda kumpulkan, Anda analisis. Oke. So, itu baru jadikan maklumat lah. Contohnya, COVID-19 sekarang kan. So, doktor akan kumpulkan semua maklumat. Okay, data-data. Okay, dari mana? Kumpulkan semua, proses, analisis. So, dia akan laporkan selepas pukul 5. Yeah? Selepas pukul 5, okay, berapa orang? Okay, dari mana kena penyakit ini? Dari negeri mana? Beberapa orang kena? Laki, perempuan, umur berapa, luar bandar mana, kampung mana. Okay, mereka akan analisis. Okay, mana kampung yang perlu di PKPD. Itu ialah maklumat. Okay, pangkalan data. Okay, pangkalan data. Apa maksud pangkalan data? Okay, kita tengok satu-satu pangkalan data. Pangkalan data di sini ialah tempat kita kumpul, simpan data secara berpusat. Okay, menggunakan komputer. Perkumpulan. Okay, gunakan komputer. Pangkalan data mesti gunakan komputer, handphone. Okay, semua ni. Okay, di sini kita panggil dia sebagai kalau sistem lama dulu kita panggil sebagai sistem file. Okay, sekarang kita kebanyakan gunakan sistem pangkalan data. Okay, kalau pertanian ada menggunakan sistem pangkalan data tak? Coba anda fikirkan. Ada ke tidak? Rasanya tidak ada. Okay, kita waktu aset kita boleh bincang. Ada ke tidak? Sebenarnya banyak menggunakan pertanian sebenarnya banyak menggunakan sistem pangkalan data. Sekarang kita tanam padi. Okay. 1 tahun kita hanya tanam sekali di Malaysia, di Sarawak. Kalau anda guna sistem pangkalan data, anda sebenarnya dapat bertanam dia sehingga 2 kali hingga 3 kali. Okay. Contohnya di Kedah, mereka boleh tanam 3 kali ya. Negara lain, mereka boleh tanam 3 kali. Kenapa boleh macam tu? Okay. Mereka banyak menggunakan sistem pangkalan data. Okay, sistem file. Okay, itu adalah sistem file. Maksudnya sistem file di sini yang jenis manual. Manual maksudnya kita gunakan yang cikgu tadi contoh beritahu contoh tadi buku kehadiran di sekolah oleh guru tingkatan yang warna biru itu ialah manual. Okay, manual. Okay, lepas itu kita key in kan dalam SAPS. Boleh tulis contoh sistem pangkalan data di sini ialah sistem SAPS. Guru tingkatan akan key in. Okay. Ini satu sistem file elektronik yang lebih baru sikit banding dengan manual ni. Sistem file elektronik. Gunaan Excel file. Kita boleh ambil kehadiran juga. Tapi boleh analisis juga. Tapi tidak sehebat macam sistem pangkalan data lah. Okay. Ini contoh dia. Perbezaan tempat kita menyimpan. Ini salah satu contoh
menu. Oke, ini biasanya simpan dalam file ke kertas ataupun buku. Ini cabinet file. Oke, so cariannya macam mana? Capaiannya masa sangat panjang. Oke, record dia kalau nak ubah, senang ubah tak? Oke, contohnya cikgu dalam buku biru tu kan kehadiran. Oke, so kita nak tukar dia, perlu sikit masalah kan. Oke, palam sana palam sini, cari sana cari sini. Oke, ruang sangat besar untuk diperlukan untuk menyimpan. Oke, macam mana dengan elektronik? Oke, guna komputer elektronik. Oke, ini guna komputer. Oke, dia file komputer juga. Data disimpan dalam peranti storage. Oke, ini guna komputer. Hard disk, ada pen drive. Oke, senang diubah sebab dia dalam soft copy. Senang kita ubah, tak perlu kita guna liquid. Kita delete saja. Capaian dia lebih ringkas. Oke, ini perbezaannya manual dan sistem elektronik. Elektronik dia lebih canggih sikit. Oke. So, topik ni agak panjang. So, oke, kita tengok akhir sekali. Sistem pengguna data. Ini yang terbaru. Sistem pengguna data yang terbaru. Fungsi. Apa fungsi dia? Kebaikan dia. Contoh dia. Ini SAPS yang sudah cukup bagi contoh tadi. SAPS. Ini contoh. Oke, apa kebaikannya? Ini dia. Oke, untuk memudahkan kita gambar segini. Ini elakkan pengulangan, maksudnya kurangkan pengulangan data. Ini nanti kita akan ajar. Kalau tidak ada, anda belajar di tingkatan 4, anda akan belajar. Oke, menjaga integriti data. Oke, menjaga keselamatan data. Data kita lebih selamat, orang tak dapat. Bukan tak dapat ambil. Oke, lebih selamat. Dan ni, oke, fungsi ni adalah untuk kita binakan semua. Kita nak cekapkannya. Okay, mestinya padukan koleksi data. Semua data kita dapat kumpulkan. Okay, ini contoh, salah satu contoh SAP PS. Okay, ada semak kan? Okay, semak SAPS. Sorry, SAP di sini adalah untuk sistem penilaian. Yang cikgu cakap kehadiran tadi apa? APDM, APDM untuk kehadiran. SAPS untuk markah kita. Kita nak semak, senang saja. Okay, markah ujian kita. Okay. Okay, itu sahaja. Kita untuk topik lain, ini banyak lagi kita banyak lagi. So kita sambung pembelajaran yang seterusnya lah. Okay, video ni agak panjang sudah. Okay, yang cikgu warnakan tadi itu, anda catatkan dia sebagai nota. Okay, itu sahaja. Sekian, terima kasih.